Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, selamat kita dalam mengikuti pengajian pada malam ini mengenai keagungan dan kemuliaan baginda Nabi kita Rasulullah SAW dan umatnya, dan kelebihannya kita baca selawat pada Nabi Rasulullah SAW. Marilah sama-sama kita mulakan dengan kita baca selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح على رفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك معرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar semua para jemaah
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat barakah dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah malam ni kita masuk malam yang ketiga daripada pengajian kita mengenai keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ya, kita telah mulakan pelajaran ini pada hari Sabtu dan Ahad yang lepas, dan hari ini hari Sabtu dan besok hari Ahad insya-Allah. Ya para jemaah sekalian, jadi kita telah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelebihan dunia dan kelebihan akhirat yang tak diberikan kepada para nabi yang dahulu. Demikian juga umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah Taala berikan kelebihan dan kemuliaan yang tak diberikan kepada umat yang dahulu di dunia dan juga di akhirat. Jadi sekarang kita sedang memulakan pembicaraan mengenai kelebihan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga kelebihan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dahulu. Ya tuan-tuan, dalam pelajaran kita lepas kita telah menyebutkan bahawa baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi seorang nabi, sedangkan Nabi Adam alaihissalam belum lagi jadi apa-apa. Masih lagi terdampar antara tanah dengan air. Mana belum berbentuk, belum jadi apa pun. Yang ada tanah-tanahlah biasa. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah pun menjadi seorang nabi. Masya-Allah ya. Itulah kelebihan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi yang pertama ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi pada sekalian nabi-nabi dan menjadi saksi atas sekalian nabi-nabi dan juga kepada umatnya. Dan begitulah kita dah sebutkan pada pelajaran yang lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan awwalul muslimin, muslim yang pertama sekali. Walaupun pada nabi dahulu semua mereka orang beriman, tetapi gelaran nama muslimin hanya untuk baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan dia title Nabiul Islam, iaitu Nabi Islam, Nabi untuk agama Islam. Umat-umat yang dahulu mereka diberikan nama mengikut kepada kaumnya, kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya, ataupun kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh dan sebagainya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan gelaran Nabiul Islam. Dan demikian jugalah umatnya pun diberikan nama muslimin. Dalam Al-Quran Allah mengatakan huwa sammakal muslimin. Allah menamakan umat kamu, iaitu umat Islam kita, al-muslimin. Jadi muslimin ini adalah merupakan nama yang khas untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada malam ini kita akan masuk membicarakan pula lagi beberapa kelebihan dan keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengambil daripada kitab yang dinamakan dia, iaitu Azimu Qadrihi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini menunjukkan bagaimana keagungannya, darjat ketinggiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditulis oleh seorang ulama yang bernama Khalil bin Ibrahim. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada beliau kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh, ya, sebagaimana yang disebut dalam kitab ini, huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam aula bil anbiya alaihimussalam min umamihim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama dengan sekalian para nabi-nabi. Semoga Allah memberi salam dan selawat kepada mereka semua kalau dibandingkan daripada umat mereka. Apa makna yang lebih utama? Makna yang lebih rapat, yang lebih lagi dekat dan yang lebih lagi mulia dan yang lebih mengambil berat dan lebih segala-galanya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
aula bil anbiya, lebih utama dengan sekalian para nabi dan daripada dibandingkan dengan umatnya. Jadi kalau umat mereka dengan nabi kita SAW lebih lagi utama, lebih lagi dekat, lebih lagi benar bersama-sama dengan para anbiya dahulu. Di ketika orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka menganggap bahawa Nabi Ibrahim AS tu daripada kalangan mereka. Orang Yahudi, mereka mengatakan Nabi Ibrahim adalah daripada Yahudi. Orang Nasrani, mereka mengatakan Nabi Ibrahim adalah daripada Nasrani. Tetapi semua pengakuan mereka itu telah ditepis dan ditolak oleh Allah SWT. Di mana Allah SWT telah mengatakan di dalam Al-Quran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi dan tidak pula dia seorang Nasrani. Tetapi siapa dia? Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tapi dia adalah seorang yang hanif, iaitu yang suci, yang muslim, yang menyerah diri kepada Allah, dan tidaklah dia daripada kalangan orang-orang musyrikin. Ayatnya daripada surah Al-Imran ayat 65 dan sampailah ayat 67. Jadi di sini Allah Ta'ala nak beritahu bahawa Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa? Kerana Yahudi ini mereka datang daripada kaum Bani Israel, daripada keturunan Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub adalah datang daripada anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq adalah anak kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau sekira begitu, bahawa Nabi Ibrahim sudah ada sebelum lahirnya kaum Bani Israel, sebelum lahirnya Yahudi dan sebelum lahirnya Nasrani. Nasrani juga adalah kaum Bani Israel, ya. Cuma beza dari segi agama. Yahudi mereka mengikut Nabi Musa AS, sedangkan Nasrani mereka mengikut Nabi Isa AS. Jadi apabila mereka Yahudi dengan Nasrani, mereka mengatakan Nabi Ibrahim itu ada Nabi mereka, mereka nak mengambillah kemegahan atas nama Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ini digelarkan Abul Anbiya, bapa sekalian Nabi-Nabi. Kerana hampir keseluruhan Nabi-Nabi yang di mana datang selepas zaman Nabi Ibrahim adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Tetapi di sini kita sedia maklum, walaupun kaum Yahudi mereka mengikut Nabi Musa AS, tapi mereka telah banyak menyimpang daripada ajaran Nabi Musa AS. Berapa banyak daripada ayat-ayat dalam kitab Taurat yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Musa AS telah mereka ubah dan telah mereka tokok tambah. Demikian juga kaum Nasrani, daripada kitab Injil yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Isa AS, berapa banyak yang mereka telah ubah sampai-sampai mereka mengatakan Nabi Isa AS anak Tuhan, maha suci Allah daripada anak atau diberanakkan. Jadi begitulah dia, Allah Ta'ala telah menafikan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak lahir dan tidak dilahirkan dan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Ta'ala. Jadi dengan itu, kedua-dua kaum Yahudi dan Nasrani, mereka walaupun buat pengakuan mereka mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi itu adalah jauh sekali daripada pengakuan mereka. Tapi yang benar-benar yang bersama-sama seperti kaum ataupun seperti Nabi Musa AS dan Nabi Isa ialah Nabi kita Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, "Inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina taba'uhu wa hadhan nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin." Sesungguhnya orang yang lebih utama dengan Nabi Ibrahim AS ialah orang yang mengikutnya dan juga hazan nabi dan nabi ini, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wallazina amanu dan orang-orang yang beriman, iaitu kaum muslimin. Wallahu waliyul mu'minin, Allah lah menjadi pemimpin bagi orang yang beriman. Daripada ayat yang ke-68 surah Al-Imran. Ya, daripada ayat-ayat ini Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa Nabi kita Rasulullah SAW lebih utama dengan Nabi Ibrahim
dan dengan semua nabi-nabi yang selepas Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi bukanlah Yahudi atau Nasrani yang lebih utama, yang lebih dekat, yang lebih benar seperti mana yang mereka buat pengakuan. Maka dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan apabila baginda datang berhijrah ke kota Madinah Munawwarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Yahudi, "Kenapa kamu berpuasa pada hari Ashura ini?" Hari Ashura ialah 10 Muharram. Maka jawab mereka, "Inilah hari yang Allah Ta'ala telah beri kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel di atas Fir'aun. Dan kami berpuasa pada hari ini kerana nak membesarkan dan mengagungkan akan kemenangan itu dan kemenangan Nabi Musa alaihissalam." Maka Nabi SAW menjawab, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih utama dengan Nabi Musa daripada kamu. Sebab kamu ni walaupun kamu mengaku Nabi Musa Nabi kamu, tapi kamu pun telah banyak menyeleweng daripada ajaran Nabi Musa AS. Kami, umat Islam yang dibawa oleh Nabi kita, memang benar-benar lebih utama. Kenapa? Kerana kami sejalan dengan Nabi Musa AS. Sejalan di sini artinya maknanya mengikut sama akidah yang sama, tak ada beza. Semua Nabi-Nabi, mereka punya akidah daripada Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Sayyidina Muhammad SAW sama. Menyembah Allah Tuhan yang satu, tidak ada sekutu baginya, tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang bersama-sama dengan Allah, dan tetap Allah dialah yang maha berkuasa, yang menghidupkan, yang mematikan, segala-galanya. Jadi pokoknya dari segi akidah, semua Nabi-Nabi sama. Jadi kaum Yahudi mereka telah banyak penyeleweng daripada akidah yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Berkata Yahudi bahawa Uzair seorang soleh, anak Allah, na'udzubillah. Wa qalatin Nasara Isa ibn Allah. Dan berkata Nasrani Isa itu anak Allah, iaitu Jesus, son of God. Na'udzubillah min zalik. Jadi mereka semua ni nama saja mengikut agama Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi sebenarnya mereka telah menyimpang dan telah tersasar jauh daripada Nabi Musa dan Nabi Isa punya ajaran. Tapi siapakah yang benar mengikut seperti sama dengan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa? Itulah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis yang riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ana aula bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah." Akulah orang yang lebih utama dengan Nabi Isa alaihissalam, anaknya Maryam, di dunia dan juga di hari akhirat. Hadis sahih riwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi menunjukkan di sini Nabi kita lah yang lebih utama, yang lebih mulia untuk dibandingkan kalau dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau dibandingkan dengan orang-orang Nasrani sendiri yang mereka itu sebenarnya telah menyimpang jauh daripada ajaran Nabi mereka itu. Bahkan mereka mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, subhanallah, maha suci Allah, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Dan kita masuk pula pada kita katakan kemuliaan dan keagungan Nabi SAW yang berikutnya, yang ke-8. Huwa sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa tahrimu nikahihinna radhiyallahu anha min ba'dihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Adalah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minina min anfusihim, lebih utama dengan orang beriman daripada diri mereka sendiri. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama, lebih menyayangi, lebih memuliakan orang mukmin daripada orang mukmin menyayangi diri mereka, daripada orang mukmin mengutamakan, memuliakan diri mereka. Subhanallah. Kalau tadi Nabi kita SAW lebih utama dengan para Nabi-Nabi dahulu, nah sekarang Nabi kita SAW lebih utama lagi daripada di orang mukmin dan daripada diri mereka mengutamakan diri mereka itu. Subhanallah. Kasih sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
kepada kita melebihi kasih sayang kita pada diri kita. Kita sayang diri kita, apa kita buat? Kita lapar, bagi makan. Kita sejuk, cari pakaian. Ya, kita nak rumah, nak kenderaan, kita cari kereta, nak cari duit, bekerja. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih sayang kepada kita untuk nak menyelamatkan kita daripada azab Allah yaumul qiyamah. Nampak tuan-tuan ya? Itulah dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kelebihan Nabi kita dan kemuliaannya, sehingga kan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya itu dinamakan ummahatul mukminin ataupun ibu kepada orang yang beriman. Walaupun mereka bukan melahirkan kita, tapi darjat pangkat mereka seumpamalah sepangkat darjat ibu kepada anak-anak. Begitulah pula diharamkan nikahnya janda-janda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada siapa yang boleh menikahi akan janda atau bekas isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda sebagai untuk memuliakan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan berkahwin dengan isteri Nabi, bekas isteri Nabi, itu merupakan satu menyakiti akan diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Artinya Nabi itu lebih utama dengan orang yang beriman lebih daripada diri orang beriman itu sendiri. Maknanya Nabi itu lebih memuliakan, lebih menyayangi, lebih berkorban, lebih sayang kepada orang mukmin lebih daripada diri orang mukmin itu sendiri menyayangi, memuliakan akan diri mereka. Subhanallah. Ini luar biasa tuan-tuan. Tak berlaku ni pada umat yang dahulu daripada nabi-nabi mereka. Tapi ini memanglah khusus kelebihan kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu orang beriman. Maka dengan itulah dia para jemaah sekalian, ya, kalau kita lihat dari sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup berkorban apa saja demi untuk menyampaikan agama kepada umatnya. Sebab tu kita lihat ya, walaupun baginda telah dilontar batu, berdarah, ya, dipukul, bermacam-macam siksaan yang dilakukan oleh orang kafir kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak minta doa supaya Allah binasakan mereka, turunkan bala, walaupun sudah ada peluang berbuat demikian. Kenapa? Sayang Nabi kepada umatnya, ya. Begitulah Allah Ta'ala telah gambarkan dalam ayat yang akhir pada surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datanglah kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu, azizun ali, yang sangat menitik beratkan atas orang yang beriman, ma'anitum, dan sangat menitik beratkan atas orang beriman apa yang kamu rasa kesusahan. Kita rasa susah, kita rasa sakit, Nabi pun merasakan kesakitan itu. Sehingga dalam riwayat lain mengatakan, tidak seseorang daripada kita orang beriman yang tercocok jarum di kakinya, melainkan Nabi merasakan kesakitannya. Kenapa? Macam kita lah juga, kalau kita seorang ayah atau seorang ibu, anak kita yang baru bertatih-tatih jalan, tiba-tiba terjatuh. Macam mana perasaan kita? Sayangnya anakku, jangan nangis, jangan nangis, sayang, sayang. Seolah-olah macam kita rasa sakitnya. Macam mana anak kita rasa sakit, macam tu kita rasa sakitnya. Kita rasa kalau boleh, biarlah aku sakit, jangan anak aku sakit. Biarlah aku jatuh, jangan anak aku jatuh. Bagi itulah Nabi kita SAW, bahkan lebih lagi daripada itu. Dari situlah dia Nabi SAW, Allah Ta'ala sebutkan, azizun alaihi ma'anitum, sangat menitik beratkan atas kamu apa saja daripada kesulitan kamu, harisun alaikum, dan sangat inginkan kebaikan untuk kamu. Sehingga kan Allah Ta'ala menegur kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
la'allaka baqiun alla yakunu mu'minin. Apakah yang kau ya Muhammad nak binasakan diri kau kerana mereka orang-orang kafir itu tak mau beriman? Jadi Nabi ni kalau boleh biar semua orang beriman. Masya Allah, begitu sayang Nabi kepada umatnya. Ya, tetapi apa nak buat? Ya, iman itu adalah hak milik Allah. Allah beri pada siapa yang dia kendaki. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi dengan orang beriman, raufun rahimun. Raufun sangat belas kasihan, rahim sangat kasih sayang. Jadi kalau kita lihat nama Rauf dengan Rahim, ini dua nama daripada nama Allah. Ya, tetapi nama ini Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana sememangnya Nabi sangat belas kasihan, sangat menyayangi kepada orang-orang beriman. Sehingga pernah satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan daripada tempat tidurnya di rumah, maka Siti Aisyah radhiyallahu anha pergilah cari Nabi. Takut-takut Nabi dah pergi ke rumah isteri yang lain ke apa kan. Maka diketemui Nabi SAW di tempat perkuburan Baqi'. Maka Siti Aisyah pun bertanya, apakah yang kau buat di sini ya Rasulullah? Nabi kata, aku untuk memberi salam pada ahli Baqi'. Kemudian Nabi pun mengatakan, aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka Siti Aisyah kata, ataupun dalam hadis yang lain, Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Nabi pun menjawab, kamu adalah sahabat-sahabatku. Tetapi saudara-saudaraku ialah orang-orang yang datang selepas aku, yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Subhanallah tuan-tuan ya. Siapa dia? Kitalah umat yang datang selepas zaman Nabi SAW. Kita tak hidup zaman Nabi. Kita tak jumpa Nabi SAW. Tapi kita beriman dengan Nabi kita SAW. Dan Nabi rindu nak bertemu dengan kita. Allah. Sayangnya Nabi kepada kita tuan-tuan ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau orang yang tak ada rasa sayang pada Nabi, kita pun tak tahulah nak kata apa. Itulah sebab tuan-tuan ya. Kasih sayang pada Nabi SAW bukan sunat, bukan harus. Tapi dia adalah wajib sebagai sifat orang yang beriman. Dan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, kita berhenti sampai situ je lah ya, sebab kita nak sambung lagi tajuk tentang kelebihan umat pula. Wallahu alam. Jadi kita sebut dah dua kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi lebih utama dengan para nabi-nabi dan rasulnya dahulu, dan kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia adalah orang yang lebih utama kepada orang yang beriman, lebih daripada orang beriman kasih sayang pada diri mereka sendiri. Ya, para jemaah sekalian, pada pelajaran yang lepas, kelebihan keutamaan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dah sebutkan bahawa umat ini, mereka ini akan jadi saksi di Yaumul Qiyamah untuk menyaksikan kebenaran para nabi-nabi dahulu telah menyampaikan dakwah kepada umat mereka. Dan demikian pula kita telah menyebutkan Nabi umat ini, umat Islam yang umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dikhususkan dengan agama Islam. Jadi sebelumnya daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dinamakan dengan nama nabi mereka, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud dan sebagainya, atau dengan nama kaum mereka, kaum Thamud, kaum Ad dan sebagainya. Ya, tetapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan mereka itu ialah muslimin. Iaitu dinamakan dengan agama Islam dan mereka dinamakan dia muslimin. Itu khusus untuk umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian jugalah ya, dengan datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, umat ini telah disempurnakan agamanya
dan telah disempurnakan Allah akan nikmatnya kepada umat ini. Syukurlah kepada Allah Ta'ala. Dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, malam ini kita menyambung lagi kelebihan umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, yang di mana kelebihan yang ketiganya, ma hattahullahu subhanahu wa ta'ala anha minal isri wal aghlar, iaitu apa yang telah Allah Ta'ala telah hapuskan daripada umat ini, daripada sekalian keberatan, kebebanan dan kesengsaraan. Macam mana tu? Maknanya umat-umat dahulu mereka terkena dengan perintah-perintah yang berat-berat, ya. Tetapi umat ini diringankan. Sebab tu kalau kita ingat apabila kita baca doa di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, iaitu ya Tuhan kami, janganlah kau ambil kira dosa atau perkara yang kami terlupa atau kami tersilap. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah kau bebankan di atas kami kebebanan, keberatan seperti mana yang telah kau bebankan di atas umat sebelum kami. Jadi apakah sebenarnya? Tak fahamlah. Ya, begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan keringanan kepada umat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kerana kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keringanan, kemudahan. Allah Ta'ala telah jadikan agama Islam ni agama yang mudah dan boleh diberikan keringanan, dan agama yang penuh kemaafan. Bukanlah agama yang berat dan agama yang sempit dan agama yang susah. Ini berbeza dengan umat yang dahulu. Ya, umat dahulu banyak dia punya keberatannya, kesusahannya. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan kemudahan kepada kita dengan diampunkan dan dimaafkan apa-apa salah silap kita yang tak sengaja atau terlupa. Tapi kalau umat dahulu, kalau mereka telah buat kesilapan yang tak sengaja atau terlupa pun, mereka wajib bertaubat dan ada pula hukum dia. Dan demikian juga umat ini tidak dibebankan kalau mereka dipaksa buat sesuatu kesalahan. Mereka dipaksa untuk minum arak, mereka dipaksa untuk membuat sesuatu pembunuhan. Mereka tak akan dihukumkan. Kenapa? Sebab bukan mereka buat dengan sengaja. Dan demikian juga umat ini tidak dituliskan apa yang mereka nak buat sesuatu kejahatan. Umat dahulu, kalau mereka sudah niat nak buat satu kejahatan, dah dituliskan dia. Tapi umat ni tidak. Umat ini tidak dituliskan sesuatu kejahatan, walaupun dia sudah berniat demikian, sehinggalah dia lakukan satu kejahatan. Bila dia buat satu kejahatan, dituliskan satu kejahatan. Tapi sebaliknya pula, kalau dia nak buat kebaikan, dia niat dalam hati nak buat baik, sudah dapat pahala kebaikan. Dia nampak orang miskin kat tepi jalan tu, kesian orang miskin tu. Kalau aku ada duit, aku nak sedekah dia $10. Dah dapat dah pahala sedekah $10. Kalau kita pergi pula pada miskin tu, kita sedekah $10, digandakan pula 10 kali ganda. Masya Allah. Ini umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW khas, tidak pada umat yang dahulu, ya. Dan demikianlah, ya, kita umat Islam, kalau sekira kita bertaubat, kita hanya dengan penyesalan dan menangis dan mohon ampun. Tapi kalau umat dahulu nak bertaubat, terpaksa bunuh diri mereka. Masya Allah. Akan kita datangkan ayat-ayat nanti seperti mana sebentar lagi. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah telah menghalalkan kepada umat ini, iaitu sekalian perkara yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala yang keji, yang kotor, yang tak bagus. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan Allah Ta'ala telah hapuskan daripada mereka sekalian kebebanan dan keberatan yang pernah berlaku di atas mereka sebelumnya.
Dan begitulah ini ayat daripada ayat suratul Hajj ayat yang ke-79. Maaf. Bersuratul A'raf suratul Hajj ayat 78. Dan demikian juga daripada ayat suratul A'raf ayat 157, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Taala tidak menghendaki untuk menjadikan di atas kamu sesuatu kesusahan. Sayang Allah kepada umat ini. Kenapa? Kerana sayangnya dia kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Taala telah berfirman, "Idza hamma 'abdi bi sayyi'ah fala taktubuha 'alaihi." Kalaulah ada hamba-Ku yang nak berniat buat jahat, jangan tuliskan lagi. Fa in 'amilaha faktubha sayyi'ah. Kalau dia buat satu dosa, tulis satu dosa. Wa idza hamma bi hasanatin falam ya'malha faktubha hasanah. Kalaulah hamba-Ku ini nak berhajat atau berniat nak buat yang baik, tuliskan satu pahala. Fa in fa'alaha faktubha asyra. Kalau dia buat, tuliskan 10 pahala. Masya-Allah. Dalam riwayat lain ditambah lagi, fa in amilaha, kalau dia buat, katabtuha asyra hasanat ila 700 da'fin. Kalau dia buat yang baik, kalau dia dah buat, aku tuliskan bagi dia 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Subhanallah. Sayangnya Allah kepada umat ini. Kenapa? Kerana sayangnya Allah pada Nabi kita SAW. Syukurlah, alhamdulillah. Allah jadikan kita umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha." Allah Ta'ala mengampunkan apa yang diniatkan oleh hati hamba-hambaku, umat ini. Malam yatakallamu, selama mereka tak bercakap. Hati mereka berkata macam-macam. Tapi selagi tak keluar kat lidah, tak dituliskan dosa. Au ya'maluha, ataupun selagi dia tak buat, tak dituliskan dosa. Dan begitu juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis tadi riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha tajawaza an ummatil khata' wa nisyan." Allah Taala telah memaafkan umat aku ini sesuatu yang tersilap dan yang terlupa. Wa mastukrihu ali, dan sesuatu yang dipaksa atasnya. Kita dipaksa minum arak, kita dipaksa bercakap yang jahat, tapi kita dipaksa jadi kita tak berdosa. Subhanallah. Hadis surah Ibnu Hibban dan Imam Hakim dan seterusnya. Begitulah dia para jemaah sekalian, di antara contoh-contoh yang Allah Ta'ala telah ringankan ke atas umat ini dibandingkan dengan apa yang telah dibebankan atas umat yang dahulu. Maka sebagaimana di dalam kalau sekira seseorang nak bertaubat daripada umat yang dahulu, Allah Ta'ala telah ceritakan kisah Nabi Musa AS, yang di mana Nabi Musa AS telah berkata kepada umatnya, "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Bertaubatlah kamu kepada Tuhanmu dan bunuhlah diri kamu. Masya Allah. Dah buat dosa, dah buat salah, nak taubat, taubat kena bunuh diri. Allah, teruknya. Macam itulah. Itu umat dahulu. Masya Allah. Tapi kita, itu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 54. Dan daripada kalau kita bandingkan dengan Islam, agama kita, umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, kalau dah buat dosa sebanyak mana sekalipun, apa dia perlu buat? Taubat nasuha. Apa tu taubat nasuha? Maka dia menyesal dan meninggalkan dosa dia, dan dia mohon ampun pada Allah dan berazam tidak akan kembali lagi. Dah, cukuplah tu. Itu sudah dapatlah dia taubat dan tak perlu bunuh diri. Subhanallah. Dan begitu pula adalah pada umat yang dahulu, kalau terkena pada baju mereka atau badan mereka najis, maka hendaklah dikerikkan akan kotoran itu. Mana kalau baju dia terkena najis, nak kena guntingkan kain yang mana baju kan kena najis. Masya Allah.
Habis kalau sekiranya terkena pada badan, nak dikerikkan daripada badan dia. Allah, macam mana tu? Astaghfirullah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ini telah diceritakan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana umatnya dahulu bila mereka membuat sesuatu perkara yang mengotori diri mereka atau pakaian mereka. Maka Nabi pernah bertanya, apakah kamu tahu apa yang telah terkena kepada kaum Bani Israel? Apabila mereka terkena dengan kencing mereka, maka dipotongkan baju mereka itu yang mana terkena kencing dia. Allah, terkena kencing baju dia tu dan najis, kena potong. Dan kalau tidak, maka diazabkan mereka dalam kuburnya. Allah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibn Abi Shaybah. Manakala kita dalam Islam, alhamdulillah. Ya, jadi najis tu dibasuh dengan air. Dia baju baik ataupun badan kita yang kena najis, kita basuh dengan air. Alhamdulillah. Itu Allah Ta'ala dah banyak ringankan kita. Kalau tidak, banyaklah baju-baju kita yang koyak. Kenapa? Dah kena najis, nak kena potong? Itulah yang berlaku pada umat Bani Israel. Dan demikian juga, pada umat Bani Israel, kalau wanita mereka dalam uzur haid, maka tak boleh makan sama-sama. Kenapa? Dah kira sebagai kotor. Allah. Macam tu sekali. Dan tak boleh duduk satu rumah sama-sama. Tak boleh duduk satu rumah, kena ada rumah lain. Macam tu. Dan tak boleh sentuh air ataupun tepung. Kalau kita letak air dalam jug, disentuh air dalam jug, air tu dah jadi kotor. Kenapa? Sebab wanita dalam uzur, dalam kotor. Kan dia kata, aku datang kotor. Jadi dalam kotor lah tu. Itu kepada kaum Bani Israel. Kerana dia kira li'annaha najasun. Mereka sudah dikira sebagai najis, kotor. Itulah pada kaum Bani Israel, wanita mereka bila datang haid. Tetapi alhamdulillah, umat Islam tidak diberikan kehukuman berat seperti itu. Wanita yang dalam uzur haid boleh duduk sama suami, boleh makan minum, boleh tidur sama-sama. Yang tak boleh mereka mengadakan hubungan suami isteri. Itu saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya pada engkau mengenai perempuan haid atau haid itu sendiri. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah pada mereka, itu adalah kotor dan jauhkan diri kamu daripada perempuan dalam masa dia haid. Jadi bila turun ayat ini pada surah Al-Baqarah ayat 222, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah sekesuka hati kamu segala-galanya dengan isteri kamu, melainkan jima ataupun persetubuhan. Itu saja tak boleh. Jadi nak dia bersuka-suka dengan isteri dia, nak makan sama, minum sama, tidur sama, semua boleh. Yang tak boleh hanya perhubungan suami isteri saja. Maka apabila sampai berita itu kepada kaum Yahudi, sebab kaum Yahudi berat kan, tak boleh makan sama, tak boleh tidur sama, tak boleh satu rumah pun tak boleh. Maka kaum Yahudi berkata, ini lelaki ni Muhammad ni, apa saja yang dia buat datang, semua menyalahi kita. Yelah, Allah dah ringankan kita. Jadi kaum Yahudi itu memang Allah Ta'ala beratkan. Allahu'alam, itu bahagian mereka lah. Sebab itulah kita ni beruntunglah. Syukurlah kita kepada Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kena jadi umat Bani Israel, mungkin kita pun tak mampu nak melakukannya, tak nak menanggungkannya. Itulah kelebihannya umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah. Jadi saya pergi step by step, one by one. Sekarang ini saya masuk pula pada tajuk yang ketiga. Jadi tajuk kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua perkara saya sentuh, dan tajuk kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saya sentuh satu tajuk, dan kemudian saya akan masuk pula fadilat salawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang mengenal berkatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
Dengan itulah kita dapat keringanan apa yang telah kita dengar tadi. Allah sangat tambah lagi lah rasa kasih sayang kita pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak ada rasa sayang pada Nabi, apalah korang ni lebih-lebih pada Nabi, buat maulud lah, kasidah lah, itulah ini, berlebih-lebih. Macam mana nak kita kata kalau kita dah tahu dengan adanya Nabi itulah kita dapat sekalian kemudahan, sekalian keringanan. Apa, tak rasa terima kasih ke? Allah, kalaulah kita dilahirkan umat Nabi Musa, nak taubat, kena bunuh diri. Dah habis, dah mati, dah ada gol dah. Allahu Akbar. Baiklah tuan-tuan, saya masuk sikit lah sebab masa pun memang, masa kita ni cemburu sangat pada kita. Jadi kita buat apa yang termampu saja. Ada di antara banyak sekali kelebihan Nabi selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antaranya yang saya petik pertama sekali ialah ayat Quran. Allah Taala telah berfirman daripada ayat surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itulah dia ayat daripada surah Al-Ahzab. Ayat ini kalau kita lihat, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Ta'ala dan sekalian para malaikatnya, yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah kamu atasnya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam yang sempurna. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini banyak sekali huraian dia pun panjang. Mungkin saya hanya ambil sikit huraiannya, ya. Tak cukup nak 10 minit pun tak cukup. Jadi pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan satu pengisytiharan. Pengisytiharan Allah dan sekalian malaikatnya berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi, selawatlah kamu. Jadi ini satu cara yang di mana Allah Taala tak pernah lakukan pada perintah yang lain. Perintah salat, Allah tidak mengatakan Allah dan malaikat salat, wahai orang beriman, salat. Tak ada. Dan perintah puasa, Allah tidak mengatakan Allah dan malaikat puasa, wahai orang beriman, puasalah. Tak ada. Tak ada satu pun perintah yang Allah Ta'ala mendahului kita, kemudian Allah perintah kepada kita. Tak ada, melainkan selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja sudah cukup untuk nak menunjukkan bagaimana besarnya pahala dan juga kedudukan darjatnya selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya selawat ataupun ayat ini, ayat Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang bersifat qadim. Qadim tu apa? Ya, itulah sifat Allah yang sudah sedia ada pada zatnya. Dia bukan satu ciptaan yang baru, tidak. Dan demikianlah Al-Quran sudah pun tersiap di sisi Allah Ta'ala sebelum Allah jadikan langit, bulan, bintang, segala-galanya. Dan ayat ini, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sudah pun tersiap ada di dalam Al-Quran sebelum adanya segala makhluk. Jadi Allah Ta'ala telah mulakan berselawat pada Nabi SAW dan sekalian para malaikatnya kepada Nabi sebelum Allah jadikan langit, bulan, bintang, segalanya. Subhanallah. Dan kemudian ayat ini didatangkan dengan lafaz fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu present tense. Yusalluna 'alan nabi. Yusalluna makna sekarang dan seterusnya. Allah dan malaikat berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dan seterusnya sampai bila? Selagi ayat Quran ini kekal,
selagi itulah Allah Ta'ala dan sekalian malaikat berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran itu kekal sampai bila? Tidak ada penghujungnya, kerana Al-Quran itu adalah kalamullah, dan kalamullah itu adalah kita katakan baqa, kekal, seperti mana zatnya Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberitahu pada kita bahawa Allah dan sekalian malaikatnya sudah mula berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lahir ke dunia, tapi sudah ada wujudnya. Sebab kita dah sebutkan, kita akan sampai juga nanti kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama yang Allah jadikan ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala telah selawat pada Nabi, dan sekalian malaikatnya selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang pun Allah Ta'ala dan sekalian malaikat berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai nanti di hari kiamat pun Allah Ta'ala dan sekalian malaikat selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai mereka yang masuk syurga, yang mereka masuk neraka, Allah akan terus selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada penghujungnya. Apakah makna selawat Allah Ta'ala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selawat Allah Ta'ala ialah menurunkan rahmat dan mentakzimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentakzim tu mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurunkan rahmat Allah itu berbagai cara. Allah turunkan hujan tu rahmat. Allah turunkan rezeki rahmat, ya. Allah bagi kita kesenangan tu rahmat. Tapi rahmat yang Allah khususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatan ta'ziman, sebagai satu rahmat yang memuliakan, mengagungkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya seseorang dapat anugerah daripada majikan dia, biasalah dia, kita kata pekerja misali yang sangat baik. Tapi kalau dia dapat anugerah daripada presiden, ini luar biasa ni, presiden bagi dia anugerah, kenapa tak boleh bagi pada dia punya majikan? Ini sebagai untuk, bukan sebagai anugerah, tapi anugerah untuk memuliakan dan mengagungkan dia. Dan itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hari ini mengadakan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang tak setuju. Kenapa kamu ni lebih-lebihkan Nabi? Bukan kita yang lebih-lebihkan Nabi. Yang melebihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kamu semua hidup ke muka bumi ini, Allah dan malaikat sudah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini Allah berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai hari kiamat Allah Taala selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tanya balik, semua malaikat, berapa banyak malaikat Allah Taala? Tak boleh nak terkira. 1 juta, 1 bilion, trilion, tak boleh nak terkira. Bahkan sepenuh langit semua ni malaikat Allah Taala. Dalam hadis kisah malam Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan setiap langit yang baginda melaluinya, semuanya langit-langit itu tidak ada sejengkal pun, melainkan akan ada malaikat yang berdiri, imma dia setengah berdiri semayang, atau tengah rokok, ataupun tengah sujud. Subhanallah. Inilah dia malaikat Allah, banyak sepenuh-penuhnya. Satu titisan air hujan saja diiringi oleh beberapa malaikat. Satu biji beras yang dikeluarkan Allah pada pokok beras itu, padi, ada beberapa malaikat menjaganya untuk nak sampaikan kepada mulut manusia. Gambarkan berapa, tak boleh kira lah. Bilion, trilion tak boleh kira. Nah, semua mereka berselawat pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Gambarkan tuan-tuan. Dan kemudian daripada ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu konfirmasi dalam ayat ini, innallaha wa malaikatahu. Innallah itu dari segi bahasa Arab, atau kita kata grammar Arab, dia dinamakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah makna dimula dengan isim. Isim tu nama, innallah, sesungguhnya Allah. Maka dia menggambarkan kepada istikrar, maknanya kata-kata itu kata yang benar, yang mantap, yang telah kita kata berpaksi, maknanya bukan kata satu-satu perkara yang ya ke tak ada, confirm dah. Innallaha, Allah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya. Kemudian yusalluna,
Fi'il mudhari itu, fi'il itu menggambarkan kepada tajaddud wa tahaddus. Makna sentiasa berulang-ulang. Begitulah daripada grammar Arab juga menunjukkan kepada kita bahawa selawat Allah dan malaikat adalah sesuatu yang confirm dan berterusan berulang-ulang sampailah bila-bila. Nah, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bahawa sekalian penduduk langit telah berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pula perintahkan kemuliaan selawat itu kepada kita orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, selawatlah kamu atasnya dan ucapkanlah salam atasnya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, selawat malaikat, apakah makna selawat malaikat? Iaitu malaikat bermohon doa kepada Allah supaya merahmatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat, kemuliaan dan keagungan. Habis apa pula Allah suruh kita berselawat? Allah Ta'ala suruh kita berselawat, kita orang beriman, supaya kita berdoa kepada Allah, supaya Allah Ta'ala turunkan rahmat dan kemuliaan dan keagungan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Kalau selawat malaikat untuk kita, selawat malaikat kepada orang beriman ialah memohon ampun. Ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu ini. Itu kalau selawat malaikat kepada kita. Tapi selawat malaikat kepada Nabi kita ialah memohon rahmat Allah supaya dianugerahkan kebesaran dan keagungan pada Nabi kita Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa alaihi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sedikit saja kita sentuh kerana masa ini sangat cemburu pada kita. Saya pun tak mau mengambil masa tuan-tuan lebih. Jadi tuan-tuan pun nak berehat. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dalam huraian kelebihan selawat pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Kami bersyukur dan terima kasih padamu ya Allah kerana Kau telah menjadikan kami umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu pada Nabi kami ya Allah. Izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami walau sekelip mata dalam hidup ni sebelum mati kami. Kami tahu kami banyak dosa ya Allah. Kami tahu kami banyak melakukan kesalahan. Tapi kami mohon padamu dengan rahmat-Mu ya Allah. Kerana kami tahu kalau Tuhan yang sangat luas rahmatnya. Dan kami tahu Engkau sangat sayang pada Nabi kami. Demi kasih sayang cinta Engkau pada Nabi kami, kasihanilah kami ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami. Kami nak jadi hamba-Mu yang taat padamu. Kami nak jadi umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bersama-sama Nabi besok di Yaumul Mahsyar. Ya Allah, tapi kami tahu kami orang yang jahat, kami orang yang baik dosa. Kami mohon padamu dengan belas kasihan dan rahmat-Mu ya Allah. Demikian juga kepada ibu ayah kami, datuk nenek kami, keluarga kami, murid-murid kami, pegawai-pegawai kami dan sekalian muslim-muslimat, agar kami semua dikumpulkan bersama Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah doa kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami dan semua negara-negara yang lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan, dengan itu saja insya-Allah besok malam kita sambung lagi kuliah keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jam 9 malam. Dengan itu saya mengundurkan diri. Maaf zahir batin kalau ada apa kekurangan dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.